Tak jadi lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ikhtulifa fil khadri aidan dan diselisih pendapat oleh ulama lah maknanya fil khadri pada diri Nabi Khidir, aidan juga maknanya seperti tiga yang telah lalu itulah, iaitu pada Zulkarnain, Uzair dan Luqman. Lagu mana diselisih pendapat ke juga pada Nabi Khidir ni? Fakila, maka dikatakan oleh setengah ulama'nya, innahu, bahawasanya Khidir tu Nabiyyun wa Rasuluh. Ada setengah ulama kata Nabi Khidir ni ialah Nabi lagi Rasul. Gitu. Wakilah, kata setengah ulama pula, Nabiyyun faqat, Nabi saja, bukan Rasul. Tu. Wakilah, kata setengah ulamanya, waliyun, ialah wali. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan tu yang pertengahan. Ini kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nuruz Zalam, iaitu pendapat yang pertengahannya mana? Iaitu Nabiyyun faqat. Nabi saja, tidak Rasul. Dah. Menengahilah antara dua pendapat tadi. Satunya kata Nabi lagi Rasul, satu lagi Nabi pun tak, Rasul pun tak, wali saja. Maka hak pertengahannya apa? Nabiyyun. Maka kerana itulah kita duk kenal Khidir ni ialah Nabi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang berpegang Khidir itu ialah wali, biar ke dia lah, kerana itu ada pendapat ulama juga. Ada hak pegang Nabi lagi Rasul, lelak ke dia lah, kerana itu juga pendapat ulama. Tetapi kitanya pegang hak pertengahan, kerana kata Syekh Nawawi Banten, khairul umuri awsatuha, yang sebaik-baik perkara tu yang pertengahan. Mana hak menengah-nengahi di antara dua tu mana? Nabi saja, tidak Rasul. Gitu. Wahwa, dan ia Nabi Khidir ni, dah bakin, kekal ia ilal ana, hingga sekarang ni hidup lagi. Sekarang ni hidup lagi. Baba kita, tuan guru Baba Muhammad Adnan Al-Fatani cerita, masa hidup mengaji di Pondok Khasak dulu, pada yang Khasak ni senantiasa mari Nabi Khidir waktu-waktu subuh. Pagi-pagi dini hari mari ya. Waktu-waktu tahajud sampai waktu subuh. Tu kali tu mari tu semaya Jumaat sekali pula dengan tok pakir dengan santri di pondok. Maka bila salat tu rasa pelik. Apa? Tangan dia tu supaya tak ada tulang. Supaya tak ada tulang. Lembut berdoa. Lembut sangat-sangat. Sudah ada orang tu pergi. Kau bapa Khasak tanya, kenal tak siapa hak mari duduk semaya Jumaat sekali yang kita tu? Tak kenal bapa. Itulah Nabi Khidir. Nak chair dia nya kan, tangan dia kalau salat tu lembut, halus. Lagi pula kalau kita ramah tu supaya tak ada tulang. Kenyang maknanya. Tak. Kenyang, tak ada tulang. Apa Nabi Khidir ni nak jumpa dengan orang hak banyak sangka baik dengan Allah, dengan makhluk Allah. Itu lah.
Setakat ni tak jumpa lagi lah amalan-amalan khusus ada. Nak buat amal gitu, buat amal gini. Biasanya tak jadilah. Kerana yang hari tu bukan dengan amal. Dengan kehendak Nabi Khadir. Nabi Khadir nak jumpa dengan siapa? Dia tahu orang hati baik dengan Allah, dengan makhluk Allah. Mana husnuzan. Tu orang panggil adab yang tinggi tu. Sengka baik dengan Allah, dengan makhluk Allah. Tengok siapa pun baik belaka. Itu. Baik belaka. Tu. U'tiya ilma syariati wal haqiqati. Dikarniakan akan Nabi Khidir ni oleh Allah Ta'ala, maknanya ilmu syariati wal haqiqati, akan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dah. Wa yatami'u da berhimpunglah Khadir ni ma'a Ilyasah, bersama dengan Nabi Ilyas. Kerana Nabi hak hidup lagi di dunia ni dua. Nabi Khadir, Nabi Ilyas. Dua di langit, dua di bumi. Mana dua di langit? Nabi Idris dan Nabi Isa. Dah. Sebab itulah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan para nabi pada malam Isra' Mi'raj tu, hanya dengan Nabi Isa dan Nabi Idris lah Nabi kita berhimpun tu dengan jasad serta ruh. Selain daripada tu hanya ruh saja. Dah. Ruh saja. Apa sikap kita kalau ada yang mengatakan bahawa hidupnya Nabi Khidir itu mitos? Dialah yang mitos. Apa yang mitosnya? Itu memang benda yang disebut dalam kitab-kitab ulama. Tak kira ulama nak sebut cerita dongeng. Ni abah kepada Naufal tanya. Dia satu. Abah Naufal dah ni, jangan main-main dah. Tobik molek kitab tu. Mitos apa? Ni satu pendapat daripada pendapat ulama. Apa kalau demo nak pergi kata tak ada dah Nabi Khadir meninggal, duk mana kubur ya sah. Duk mana kubur ya sah. Lepas tu apa masalah ya kalau hidup sampai kelar ni lagi? Dajjal lagi boleh hidup sampai kelar ni. Pelik apa? Dajjal percaya pula boleh hidup. Nabi Khadir tak nak percaya hidup sampai kelar. Jadi demo nanti percaya ke Dajjal lah Nabi Khidir juga. Tu. Jadi kalau tanya saya percaya Nabi Khadir hidup lagi. Kalau orang tak nak percaya, adalah ke dia lah. Bukan benda usulul aqaid, bukan benda teras dalam agama. Cuma dia kena reti situnya pula adabul ikhtilah. Adab dalam berselisih pendapat ni. Maknanya hormatlah pendapat masing-masing. Cukup lah. Tu. Hormat pendapat masing-masing. Dia nak pergi dengan tidak ada dah Nabi Khadir sekarang dah wafat dah. Nabi Khadir tu ada je kata, cuma wafat dah. Selekeh. Dipersilakan. Maka kami nak pergi hidup lagi. Berasah dalam kitab-kitab sebut gitu. Sebut gitu, tengok dia sebut mana. Wahwa dan ia Nabi Khadir tu. Wahwa dan ia Nabi Khadir tu bakin ilal ana, kekal sampai sekarang ni. U'tiya ilma syariati wal haqiqati, dikurniakan Nabi Khidir itu akan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Itu panjanglah ceritanya. Itu zaman Nabi Musa tu. Nabi Musa kata ya hak balik alih di kalangan manusia hak ada di Bani Israel ni, dia hak balik alih. Tuhan kata jangan, ada lagi hamba Allah Ta'ala kata aku bagi pada dia ilmu di sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma tu. Tu panjang dari suratul Kahfi tu ada cerita. Wa yatami'u da berhimpunglah Khadir, Nabi Khadir ni ma'a Ilyasa, bersama dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni hak jaga air lah. Nabi Khadir ni hak jaga tumbuhan. Hingga-hingga dikatakan Nabi Khadir ni tu kalau dia lalu satu-satu tempat yang kemarau ataupun yang tidak tumbuh, orang panggil rupuk, ataupun tak ada tumbuhan yang hidup, maka tempat hak dia lalu tu habis jadi hijau dengan sebab tumbuhnya orang panggil pokok-pokok. Karena tu jugalah digelarkan dia, dipanggilkan dia tu, digelarkan dia Khadir. Kerana asal nama dianya apalah, nama Nabi Khidir ni apa? Bulyan atau Balyan. Bulyan pun ada orang baca, Balyan pun ada. Bulyan ibni Mulkan. Balyan ibnu Mulkan. Kalau tak silap nama dia gitu, tengok cek baliklah kitab. Itu nama asal dalam IC surat beranak, dalam IC-nya Khadir ni nama dia ialah Bulyan ibnu Mulkan. Lepas tu digelar Khadir kenapa? Hijau habis tempat dia lalu. Hak tak ada tumbuhan, naik pokok-pokok, naik rupuk-rupuk. Itu.
Sebab itulah orang duk khayalkan Nabi Khadir ni bila dia lukis pakai baju jubah hijab apa semua kan. Kalau kita baca lah apa kitab Sunan Kalijogo tu, Suluk Linglung dia panggil. Dia ada Suluk Linglung. Linglung ni makna gila lah tak? Kau apa panggil? Linglung. Awak orang Jawa ke? Tak tahu. Linglung. Tanya abah ya. Linglung apa linglung? Orang gila tak? Linglung ni makna gila lah. Fana lah kalau gitu. Fana lah. Linglung. Sunan Kalijogo tu pernah lah jumpa dengan Nabi Khadir atas perahu. Itu. Baik. Tak percayalah ke demo biar lagi. Orang jumpa ya percaya. Kita tak jumpa pun kita percaya sebab apa? Sebab orang jumpa tu orang sikoh-sikoh, orang baik-baik, orang bagus-bagus. Nak banding dengan kita hak tak bagus ni, bagus dia lah. Aling dia lah. Tu jumpa bila berhimpun. Wa yajtami'un dah berhimpun lah Nabi Khadir ma'i Ilyasa bersama dengan Nabi Ilyas tu kullasanatin pada tiap-tiap tahun. Setiap tahun dia jumpa sama dua tu. Ni sabitlah hadis tapi hadis tu dhaif tu. Kemarin ke? Saya hari pula. Dobit masa dulu gaduh-gaduh gitu kat kita nak tak nak dobit molek. Baru jumpa balik hadis tu. Cuma hadis tu dhaif lah. Tu. Boleh tengok komentar Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Begitu juga boleh tengok Ibnu Katsir pun mentahmah ke orang panggil bukan mentahmah dia panggil apa? Mengatakan ada orang panggil apa sanad dia tu lemah lah gitu. Al-Ajluni pun kata juga gitu dalam kitab Kashful Khafa. Akhrajahul Haris bin Abi Usamah fi musnadihi bisanadin dha'ifin. Hadis kemarin dalam kitab Ihya Ulumuddin ni asalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin mana dikatakan innal Khadira wal Ilyasa idzal taqiya fi kulli musimin lam yaftariqa illa an hadhil kalimati. Tu dikatakan bahawasanya Nabi Khadir dan Nabi Ilyas apabila berjumpalah kedua-duanya pada tiap-tiap musim ini musim haji tidak berpisahlah kedua-duanya melainkan daripada ini kelimah yakni dibacakan salah seorang daripada keduanya di atas satu ini kelimah. Itu maksudnya. Katanya ia adalah hadis lain Khadir yang baca. Maka digelarkan dia ni orang panggil doa Nabi Khadir. Mana tu. Bismillahi masyaallahu la yasuqul khaira illallah. Tu. Bismillahi masyaallahu. Tu tak betul saya dhabit dalam ngaji dulu. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Masyaallah. Gebriau. Masyaallah belik habis. Waktu nak gaduh tak. Bismillahi masyaallahu la yasuqul khaira illallah. Gitu. Masyaallahu la yasrifu syarr. La yasrifu syarra illallahu. Masyaallahu ma kana min ni'matin faminallah. Masyaallahu la haula wala quwwata illa billah. Tu doa dia tu. Mula bapa nang ijazah ke ni? Nak ketika orang sampai sini ijazah. Doa Nabi Khadir dia panggil ni. Bismillahi masyaallahu la yasuqul khaira illallah. Masyaallahu la yasrifu syarra illallah. Masyaallahu ma kana min ni'matin faminallahi. Masyaallahu la haula wala quwwata illa billah. Faman qalaha salasa marratin idza asbaha ammanahu Allahu minal haraki wal gharqi was-sarqi. Gitu. Faman qalaha maka barang siapa yang menyebut akan dia 3 kali. Berpagi-pagi itu bila pagi-pagi sebut 3 kali, baca itu 3 kali. Ammanahullahu, nescaya mengamanlah akan dia oleh Allah minal haraki maknanya daripada kebakaran, wal gharaqi daripada tenggelam, was-sarqi daripada kecurian. Tapi dalam ni banyak lagi buka tu saja. Ammanahullahu minal gharaqi wal haraki was-sarqi wa minasyayatin wa sultan wal hayati wal aqrabi.
Panjang lagi daripada syaitan-syaitan, daripada sultan yang zalim, maknanya daripada ular, hayatnya tu mana ular, wal aqrabi, daripada kalajengking. Tu adalah kitab yang sebut gitu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebenarnya kata dia ni kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ajaz tukum lah kama ajazani syaikhi. Sebut qabil tu. Tu ada dah. Laju ayah Naufal qabil tu dulu dia ada qabil tu, dia duk nganga apa dia malah mengamal tak. Buat amal lah, mana rajin boleh buat amal. Tu orang panggil doa Nabi Khadir tu. Wa yashriban ni, dan minumlah kedua-duanya, Nabi Khadir dan Nabi Ilyas ni minum. Minum min ma'i zamzama, daripada air Zamzam. Minum dua-duanya daripada air Zamzam. Syurbatan, akan satu tegukan atau satu minuman, ilal amil qabili, hingga kepada tahun depan pula. Maknanya sekali jumpa sekali minum. Baca tadi tu satu riwayat dalam hadisnya sebut gitu. Walaupun dhaif tak apalah, kita boleh beramal, tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Kita nak beramal dengan orang panggil bukannya jadi hujah ke apa. Kita nak beramal, tak ada apa. Ayat dia pun molek. Apa dah tadi ayat dia tu? Bismillahi masya-Allah, dengan nama Allah. Masya-Allah, barang yang dikehendaki oleh Allah. La yasukul khaira, tidak tidak mencapai akan kebaikan tu illallah, melainkan Allah Taala. Masya-Allahu la yasrifu syarr, dan tidak dapat barang yang dikehendaki oleh Allah tidak dapat mengelakkan akan kejahatan itu melainkan Allah. Maknanya Allah yang memperelakkan segala, mengelakkan kita daripada segala kejahatan. Masya-Allahu, barang yang dikehendaki oleh Allah, maka namin ni'matin, tidak adalah daripada satu nikmat pun, faminallah, maka iaitu daripada Allah. Masya-Allahu, barang yang dikehendaki, wala haula wala quwata illa billah. Tak ada apa, molek baru. Tak ada lah black metal gapo bunyi ni. Ke ada? Ke ada bunyi puja-puja benda lain ke? Tak ada. Jadi jangan dipermasalahkan lah. Nak beramal, tak boleh beramal, tak usah. Senyap. Jangan duk kata kau kata, dia memang tidak sahih. Amal kita tidak sunnah. Tak usah. Pas menyunah sangat tak mu. Duk tengok keling hari-hari di newsstand hari-hari. Wa ta'amuhuma, dan makanlah kedua-duanya Nabi Khadir dan Nabi Ilyas ni. Al-karafsu. Al-karafsu ni dobik dulunya sejenis daun bidara. Apa sejenis daun, tapi bukan bidara ni. Cuma dia kata seperti daun suk. Bentuk ke dia tu seperti daun suk. Al-karafsu. Pergi cari sendirilah lagu mana jenis daun Al-karafsu. Daun ke apa? Pudina ke apa? Kalau tu nak-nak lah. Al-karafsu. Kalau siapa dia tahu boleh tepek mari dalam ni. Nak tengok juga. Cuma dobik al-karafsu sejenis daun. Gapo tu singdaroya saya dobik. Gapo saya sendiri tak nak baca dalam ni. Sendiri ke saudara ke bidara ke apa. Kalau cuma boleh baca seperti daun sup. Seperti daun sup lalu tak ada apa. Nak membayagi daun sup ke mana gitu yang makan tu ni. Chinese parsley. Tu. Harap wedding kamu ya Chinese apa? Bahasa Melayu tak ingat. Tu dia. Ni bukan Melayu sejati lagi tu. Fa Ilyasu, maka bermula Nabi Ilyas muwakkal, ditugaskan untuk menjaga bil barri, di daratan. Gitu. Oh gitu. Kalau gitu tu kari Nabi Ilyas ni jaga daratan. Wal khidru, dan Nabi Khidir ni muwakkalun bil bahri, jaga laut. Betul juga, sebab Sunan Kalijaga tu dalam kitab Linglung, dalam kitab Suluk Linglung tu dia jumpa Nabi Khidir tak laut. Ketika mana balik dakwah daripada Fatani tanah Melaya ni nak masuk ke Jawa tu, balik daripada Mekah. Balik daripada Mekah. Sebab tu Syekh Sunan Kalijaga ni, nama Radin Syahid ni, gelar antara lainnya dia dikenali dengan Syekhul Malaya. Daun sindora, daun apa dah? Daun sedera. Ketumbar. Ya. Daun ketumbar. Ni ada dia mau duk komen ni daun sedera, sadri. Apa daun sadri? Daun sup. Daun sup
Betul. Seperti daun sup. Aku dah ambil ulang. Seperti daun. Ya. Dia ada dua tu ketumbak. Ketumbak boleh. Seperti daun sup. Ikut dia. Secara kat kepala. Itu. Kaza qalahu, seperti itulah telah diberkata akan dia Isa oleh Syekh Isa Al-Barawi wa Ahmadul Baili wa Syekh Yusuf As-Sanbalawini. Oh payah nak sebut weh. Tu tiga orang ulama ni dia cerita gitulah. Bukan orang biasa-biasa ni. Nah, tu kalau dia kata kaza qalahu Michael Jackson, barulah kita iya orang ni Michael Jackson. Nah, dia tak kata gitu. Kaza qalahu Isa Al-Barawi wa Ahmad Al-Baili wa Syekh Yusuf As-Sanbalawini. Gitu. Jadi fok-fok ulama lah ada cerita ni, bukan tiga orang ni saja, ramai lagi. Cuma Syekh Nawawi Bantannya sebut tiga orang ni lah dalam kitab dia, nak sebut habis kat panjang lah. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatu, bermula ini sesuatu yang dibuat tanya akan dia. Idza qila laka, apabila ditanya akan dikau, wa kaifa tu'minu bil yaumil akhiri, bagaimanakah engkau beriman dengan hari akhir? Tu ai biwujudihi, itu maknanya. Bagaimana engkau beriman dengan adanya hari akhir? Ni besar agak. Hingga dalam tiap-tiap hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak dalam hadis-hadis Nabi itu bila nak sebut rukuk iman, Nabi sebut dua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa hak beriman dengan Allah dengan hari akhirat? Siapa hak beriman dengan Allah dengan hari akhirat? Padahal bukan dua tu. Jangan rukuk iman. Rukuk iman ada berapa, Fuk? Ada berapa? 13. Berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, takbiratul ihram. Ni daun dia macam daun sup. Betul lah tu. Nah, daun kedua ni sebut dia. Tak habis lagi duk bah daun ni. Ketumbak. Dulu tengok komen tak habis lagi bah daun ni. Daun ketumbak betul tu. Daun sup. Berapa rukun iman dia, Gofur? Ni, pertama. Kedua. Apa? Sudah. Hai, okey, tak tahu duk baca kitab rukun iman dah ni. Berapa? Beriman pada Nabi. Ketiga. Apa? Berapa? Kuat sikit. Macam tim no ni berat ke? Yang ketiga, malaikat. Yang keempat, apa? Quran aja. Taurat Injil apa? Dah beriman pada apa? Kita. Apa jadi pong sajak gitu? Apa tiba-tiba jadi macam sajak gitu? Macam string. Yang kelima, beriman dengan ni, maksudnya ni baca ni. Beriman dengan apa? Sudah. Hari kiamat. Baru 5 ke tu. Dia kenal lah tanya. Takut jawab tertib ke apa. Berat. Ai biwujudihi. Iaitu dengan adanya hari akhir ni. Fa'awwaluhu, maka yang pertama-tamanya mula mana? Fa'awwaluhu, dan permulaannya gitu sedap ke. Fa'awwaluhu, maka permulaannya hari akhirat ni mula mana? Minan nafkhatis saniyati, mula daripada tiup sangkakala yang kedua. Tu. Karena sangkakala yang kedua ni lah wahia, dan ia nafkhatus saniyatu ni nafkhatul ba'thi, ialah tiupan untuk dihidupkan, dibangkitkan kembali. Kalau tiupan yang pertama tu, sangkakala yang pertama tu panggil tiupan mematikan as-sa'iqa ke apa. Belakang yang tiada sebenarnya. Nantilah. Baik. Tu mula situ. Wa summiya zalika, dan dinamakan demikian itu hari itu al-yauma bil akhiri. Wa summiya zalika al-yauma bil akhiri, dan dipenamakan demikian itu hari itu dengan hari akhir. Kerana apa?
Li'annahu kana bahawasanya akhiru ayyamid dunia, karena ialah akhir daripada hari-hari di dunia ni. Tak ada dah, tak ada malam dah sakit tu. Itulah dikatakan hari akhir. Tak ada malam lah. Apa kita lah ni ke? Si hari esok ada malam ni ada malam, esok si hari lepas tu ada malam. Maksudnya tak ada dah malam. Pak Ji tak ada dah malam. Tu hari akhir tu. Tu. Wa summiya aidan, dan dinamakan juga hari akhirat, hari akhir ni bil qiyamati, dengan kiamat. Kenapa dinamakan kiamat? Li qiyamin nasi, kerana berdiri dengan manusia fihi padanya fil apa tu? Fil yaumi lah. Padanya pada hari tersebut min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka itu. Jadi ketika mana tiup sangkakala yang kedua tu, kitanya bakit baliklah daripada kubur kita masing-masing. Kalau mati Sungai Buloh kat, Sungai Buloh bakit balik. Mati Mekah lah. Untunglah orang mati Mekah dekat dah dengan padang mahsyar. Mana pada Arafah tu. Tuhan saling bumi baru. Tuhan ganti bumi baru. Sebab itulah khijah haji tu ada orang panggil wukuf di Arafah. Kenapa? Untuk berlatih. Setahun sekali tu ada latihan dah. Orang panggil latihan apa? Latihan beripung di padang mahsyar. Seminggu sekali ni latihan beripung di masjid. Mana Jumaat tu? Pala ni tak ada Jumaat. Apakah tak ingat ke kiamat semua lah. Tu. Tak ada Jumaat. Sebab apa? Sebab virus ya. Tak apalah. Tapi ambil gambar rapat-rapat dalam masjid, tak ada virus pula. Tu hak belak tu. Kalau virus belaka lah. Bukan kita tak setuju. Tutup masjid ke apa setuju kalau virus sungguh. Baik. Ada orang yang kena vaksin dah gapo tu, hak maliknya buka lah masjid. Hak siapa-siapa kena vaksin dah boleh pergi lah masjidnya, tak ada apa lah. Dah. Habis itu. Wa wuqufihim, atah pada kata tu qiyamin nas. Atah pada kata qiyam. Wa summiya aidan bil qiyamati, dan dinamakan juga hari akhirat ni dengan kiamat. Li wukufihim, kerana wukuf mana berhentilah mereka itu manusia ni, annas ni, baina yaday rabbil alamin, di hadapan Tuhan semesta alam. Boleh kat Abbas ni dia tuduh mujassimah lah pula ni. Saya nak bantu mujassimah. Mana depan Allah Taala ada jihad pula ada di depan. Berat gitu ni. Bukan mana depan tu duduk berjihad dak. Baina yadillah, mana di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah. Tuhan Rabbul Jalil. Itu untuk kita tu dihisap. Bukan Tuhan duk tunggu di pada mahsyar. Cepat sikit. Bukan gitu. Macam kita lah ni lah. Kita ngadak ke Kaabah tu. Bukan Tuhan duduk di Kaabah. Kita doa, tak ada tangan ke langit. Bukan Tuhan duduk atas langit. Kita duduk sujud. Bukan Tuhan duduk dalam perut bumi. Tuhan tak tepat. Lepas tu kiblat tepat Tuhan suruh kita hadap. Tepat Tuhan suruh hadap teka semaya nak sembuh dia, Kaabah. Tepat Tuhan suruh hadap ketika mana nak berdoa, langit. Tepat paling dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud. Tuhan duduk di mana? Tuhan tak tepat. Senyap situ sudah lah. Sama juga. Tu email kata, tutup handphone betul sah lah ke? Kita semua ni nak semaya, nak menghadap Allah. Kena Fuad Abbas. Mujassimah ente kafir. Tuhan duduk depan. Kafir ente kafir. Kenapa? Tuhan duduk depan. Tuhan tak berjihad. Mehmed dah. Lepas tu, itu cakap tu kalah hazah lah tu. Laulal hazfu wa takdiru la fahimal himaru. Kalau cakap ni tak ada hazah, tak ada takdir kak, himar pun boleh cakap pun nasiya. Lepas tu gapo ayat sungguh-sungguh. Kita nak hadap ke tempat disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita semaya. Panjang lah apa. Tu. Betul kan saf, rapatkan saf, matikan handphone. Kita nak menghadap ke tempat disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita semaya. Tak belum buat mana ni cakap gitu ni. Kita menghadap Allah gitu ya. Di hadapan Allah akhirat kelak. Di hadapan mahkamah Allah. Ada mizan. Ada neraca, ada dacing untuk menimbang amal. Ada buku catatan dan sebagainya. Gitu. Jadi biar kita jadi ahli sunnah sungguh.
Jangan dakwa saja ahli sunnah. Nah. Fal jawabu, maka bermula jawab. Tak tanya, tak jawab lagi ni. Duk cerita dulu tak ni. Lagu mana ke mu beriman dengan hari akhirat? Dengan adanya hari akhirat ni. Fal jawabu, maka bermula jawab. Jawab ke mana? Antakula, bahawa engkau kata serta engkau etikak lah. Kata saja duk ceramah orang tak jadi. Kalau tak pegang hati. Ceramah bergurung rem bak kiamat. Tujuannya apa? Nak suruh orang sedekah ke madrasah saya. Biasanya dia cerita lah azab kubur gini biasanya ada tabung yang bawa duduk belakang ni sini. Sudah ngajar kat api lah, moci-moci gelemah apa semua, katamah semua cabut letak dalam tabung apa. Duk cerita akhirat semua. Cerita syurga, neraka, azab kubur gini-gini, takut ke Allah. Rasa dekat dalam hati. Rasa sia-sia ni ada gelemah kau. Terus sedekah ke ustaz belaka. Ustaz naik wildfire. Jadi jangan kita duduk ceramah saja, jangan. Kita sendiri pun kena iktikad lah hati kita, nak pegang kemah lah hati kita, jazam. Tu. Jawab mana? Mu'ikikak lagu mana? Innallaha ta'ala, bahawasanya Allah ta'ala yumitul khalaiqah, mematikan akan segala makhluk. Khalaiqah ay jami'al hayawanati, akan sekalian al hayawanati. Sekalian yang bahasa jenis hidup. Gitu hayawanat ni maksudnya orang min zawir ruhi lah. Gitu ya tafsir dah. Daripada sekalian yang empunya ruh, yang mempunyai ruh. Tuhan mati habis sekalian yang empunya roh. Gitu. Kulluhum, semua sekali. Semua sekali. Kullahum lah. Semua sekali khalaiqah tadi tu kullahum, semua sekali. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri pasti merasaikan mati. Wal mautu, bermula mati itu la yakunu, tidak adalah ia, tidak terjadilah ia, tidak berlakulah ia illa bil ajali, melainkan dengan ajal, ketetapan Allah, maknanya ajal. Wa huwa, dan ia ajal, wa huwa ay al ajalu ni, ajal ni al waqtul ladzi kataballahu fil azali, ialah waktu yang telah menetaplah oleh Allah fil azali, pada sedia kala lagi. Fil azali ni pada sedia kala. Yang ni tak, ketika mana tak ada lagi makhluk ni, satu makhluk pun tak ada, kun hizat, semata-mata zat Allah Ta'ala yang ada. Itu makna azali sebenarnya. Sebab tu nak sebut azali ni sebenarnya bukan ketika, bukan masa, waktu. Dia tak ada masa lagi, tak ada ketika, tak ada puyah. Tak ada masa, tak ada ketika, tak ada waktu. Hanya semata ibarat kun hizat, ibarat semata-mata zat Allah Ta'ala je ada. Itu orang panggil azal. Itu orang panggil azali. Azal pula dah. Itu panggil azali. Jadi tak nak sebut waktu sebenarnya, tapi dikul ibarah. Sepik nak cakap. Memang sentiasanya orang akan ibaratkan dengan waktu azali, ketika azali, masa azali lagi. Padahal azali itu tak ada masa. Baik tak? Ibarat daripada zat Allah Ta'ala saja. Tuhan tetap ada. Ketika. Dia sebut ketika lah. Masa azali lagi, ketika azali lagi. Apa? Yakni zat Allah Ta'ala sahaja yang ada, makhluk lain semua tak ada, walau sebutir zarah. Tuhan tetap ada. Tu tetap ke apa? Tu maf'ul bagi kata apa? Intiha'a, akan kesudahan hayatihi, bagi kehidupannya tiap-tiap seorang itulah. Kulli nafsin tadi tu. Fihi, padanya, pada ajal tadi. Fala yamutu, wa huwa bermula ajal tu al waqtul ladzi, ialah waktu yang kataballahu fil azali, yang menetaplah oleh Allah Ta'ala ketika azali lagi. Menetap apa? Intaha, akan kesudahan hayatihi, kehidupannya, kulli nafsin tadi tu, fihi, padanya, pada waktu tadi. Fihi fil wakti. Gitu. Fala yamutu, maka tidak matilah ahadun, oleh seorang pun, bidunihi ay bidunil ajal, bidunihi ay bidunil ajali, maka tak mati oleh seorang pun tanpa ajal.
Maknanya seorang itu kalau mati itu ajal dia. Faham tak? Ajal dia tu. Bunuh diri ke, dibunuh ke, sakit ke, apa sahaja terkejut maut apa sekali, itu tandanya ajal dia. Oh, ajal dia begini weh. Ha itu. Maktulan kana dibunuh ke ada ia au ghairahu atau lain daripada dibunuh. Kerana apa tu? Mati seorang tu tidak akan sampai melainkan dengan ajal. Tidak mati oleh seorang pun melainkan dengan ajal. Liqaulihi, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin, dan tidak adalah bagi satu diri seorang, an tamuta, oleh bahawa mati ia, illa melainkan bi iznillah, dengan izin Allah, kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah diwaktukan, ditetapkan waktunya gitu. Ai ni nak tafsir lah ni, bukan minta ai dah, harfu tafsir ya. Apa makna dia? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ai, katanya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ni ada tafsir dia sendiri lah. Ada 2 jilid bawah. Kita tafsir, dia tafsir Quran sendiri. Tafsir dia sendiri. Dia memang Syekh Nawawi Banten. Ai wa ma kana li nafsin, dan tidak adalah bagi diri seorang, antamuta, oleh bahawa mati ia, illa melainkan kalau mati bi qadaillahi, dengan sebab ketetapan Allah, wa masyiatihi, dan sebab ketentuan Allah, au bi iznihi, atau dengan sebab izinnya Allah. Allah Ta'ala izin apa? Lima lakil mauti, kepada malaikat maut. Tuhan izin pada malaikat maut. Izin ke apa? Fi qabdihi, pada mencabut ia malaikat maut tu, ruhahu, akan ruhnya seorang tadi, nafsin tadi. Tu kataballahu, telah menetaplah oleh Allah, zalikal mauta, akan demikian itu maut, mati itu, kitaban muaqqatan, akan ketetapan yang berwaktu, la yutaqaddamu wa la yutaakharu, tidak didahulu dan tidak ditakhir, diperlewat. Apa dah ayat Quran tu? Walikulli ummatin apa? Walikulli ummatin ajal. Lepas tu, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap diri itu, tiap-tiap umat situ makna tiap-tiap manusia lah. Umat situ dengan makna manusia. Dia umat ni ada kadang-kadang diguna pakai makna umat dengan makna agama. Ada dipakai dengan makna ummah, ada dipakai makna millah. Ada ummah dipakai dengan makna annas, manusia. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat ini, tiap-tiap manusia tu ada ketetapannya. Wa idza jaa ajaluhum, dan apabila sampailah ketetapan seseorang itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu, tidak diperlewat dan tidak dipercepatkan walau satu saat. Itu maksud. Tu. Allah Ta'ala, illa sini ni istisna pada kata yumitul khalaiq kullahum tadi. Yumitul khalaiq kullahum tadi. Allah Ta'ala mematikan akan tiap-tiap makhluk, semua sekali mereka itu, illa illa pula dah istisna situ, illa melainkan man kana fil jannati wan nari, mereka yang di dalam, yang adalah ia di dalam syurga dan neraka. Artinya melainkan apa tadi? Melainkan syurga dan neraka dan barang yang ada di dalam isi syurga dan isi neraka. Hak ni jaga. Dah ada lagi. Orang panggil apa? Mustasnayat. Benda-benda hak dikacaualikan daripada binasa ketika mana kiamat tu, lebih kurangnya ada 10. Itu boleh cek semak dalam kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi, karangan bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Cek situlah. Ni sebut rekah ya. Summa yuhyillahul maut al-mayyita atau al-maita. Summa yuhyillahul maita, kemudiannya menghiduplah oleh Allah Ta'ala akan mayit tadi.
Lagu mana Allah Ta'ala menghidupkan akan mayit tu? Bi'i'adatir ruhi, dengan mengembalikan ruh ila jami'il badani, kepada sekalian tubuh badan. Bila kita mati tu kan cabut ruh daripada badan, kemudiannya Allah Ta'ala hantar balik ruh dengan badan. Ruh dalam badan. Sebab apa tu Tuhan hantar balik? Li ajli su'alil malakaini. Tu supaya dijadikan apa? Cobaan soal jawab dua malaikat. Siapa dua malaikat ni? Mungkarin wa nakirin ni pada kata malaikat ini. Munkar nakir. Jadi sebab tu nantinya bila kita mati, cabut roh daripada jasad, kemudian telah ditanam dah habis semua, jalan habis, tinggal ada tapak kaki orang hak mari hantar kita dikubur, Tuhan hantar balik masuk roh dalam jasad. Untuk apa? Untuk disoal oleh munkar dan nakir. Gitu. Wa ba'da su'ali, kemudian daripada sudah tanya, yukhraju minhu ruhu, keluarlah daripadanya minhu ay minal badani tadi, minal jami'il badani atau minal badani tadi, daripada badan, ar-ruhu oleh ruh. Ruh tu tubik balik. Lepas tu wa yu'adzibu, dan diazabkan man mereka akan mereka arada ta'zibahu, yang menghendakilah oleh Allah Ta'ala, maknanya ta'zibahu, akan mengazab akan dia akan man. Lagu mana Allah Ta'ala buat? Bi an yakhluqa, dengan sekira-kira bahawa menjadilah, bi an yakhluqallahu, dengan sekira-kira bahawa menjadilah oleh Allah Ta'ala fil mayyiti, pada mayit tersebut. Menjadi apa tu maf'ul bagi yakhluq? Nau'a hayatin, akan cabang atau bagai. Nau'a hayatin makna bagai, akan satu bagai atau satu cabang, satu bagai daripada kehidupan. Tu sebab apa? Bisabab ittisalir ruhi bijasadihi, dengan sebab berhubungnya ruh tadi tu dengan jasadnya, jasad mayit tadi. Tadi ke masa nak soal tu Allah Ta'ala hantar balik ruh tu. Sudah soal tu ruh tu cabut pula lah, keluar balik daripada badan tadi. Lepas tu diazabkan dia tu, azab jasad saja dah, azab tu dirasai juga oleh ruh. Itu maksud. Sakit tu sakit dua-dua, jasad dengan ruh. Lagu mana rasa sakit dua-dua pada ruh tak ada dah daripada jasad tu? Allah Ta'ala jadikan satu bagai daripada bagai kehidupan, satu cabang daripada cabang kehidupan, disebabkan berhubung roh dengan jasad tadi. Sebab itulah ketika mana roh tu baru keluar daripada tubuh, kita tu tak boleh buat ngasang dengan tubuh mayit tu. Tak apa, ya mati dah. Apa dia nya? Tolok muka gitu. Buka tutup mata tak boleh tu. Kat sini kena beraluh. Kenapa? Jasad tu masih merasai sakit mati tadi, walaupun rohnya sudah tidak ada. Rasa sakit tu masih terasa. Sebab tu kena buat beraluh molek, kena pelembut, kena urut slow-slow dah tu ni. Luruk slow-slow mata dia biar tutup. Akak slow-slow mulut dia biar tutup. Jangan ngangor, jangan duk khobek jangan. Mandi pun kena slow-slow, tak boleh nak kasar. Tak boleh tengok orang mandi mayat cara kasar ni. Nanti ni macam tak ada peri, tak mengaji dia. Kalau mengaji dia reti benda gitu. Apa? Jasad ni walaupun tak ada roh pun dia rasa sakit lagi tu. Kenapa? Ada bagai daripada bagai kehidupan mana bubur roh dengan jasad selama mana hidup. 60 tahun jasad, roh dengan jasad duk bersaing, duk bersahabat. Tu. Tu tengok. Bandingannya lagu mana? Kattisali syu'a'i syamsi bil ardi, seperti berhubungnya sinaran cahaya matahari pada bumi. Biqadri. Berhenti situ dulu. Kattisali syu'a'i syamsi bil ardi. Jadi hak cerah sungguh tu matahari. Bila matahari cahaya yang macam cerah juga tak bumi? Cerah juga Kau tak cerah? Gelap lemak juga. Matahari cerah gitu ke? Dah, cerah juga matahari pun. Cerah juga bumi pun. Seperti itulah juga hidup sebenarnya roh. Tapi oleh kerana berhubung dengan jasad tadi, maka rasa juga oleh jasad tadi. Tu. Tu rasa sakit tadi tu biqadri. Biqadri itu takluk pada kata
Takluk mana ni? Kiri. Takluk mana ni? Takluk mana dia? Wa yu'adzibu, mengazab tu dengan qada. Boleh. Lalu situ nak. Tu. Jadi mengazab tadi tu biqadri ma yudrikul alama, dengan qada barang yang mendapatlah ia akan sakit. Gitulah. Fayata'allamu ruhu, maka merasai sakitlah oleh roh ma'al jasadi, berserta dengan jasad. Jadi bukan hanya roh saja yang sakit, dan bukan hanya jasad saja yang sakit, dua-dua merasai sakit. Gitu dah. Habis. Ghayahnya setara mana dua-dua rasa sakit? Wa in kana kharijan minhu, wa in kana tu intun in ghayah, wa in, dan jika sekalipun adalah ia roh tu, kana ayat roh tu kharijan, keluar ia minhu, daripadanya, ay minal jasadi, daripada jasad. Sekalipun roh tu tak ada jasad. Kalau kita gali kubur yang ada korok dah ni, hancur je jasadnya. Makan ke anak-anak, makan ke ulat dah. Tapi rasa sakit ke tak? Sakit. Tu walaupun roh sudah keluar daripada jasad. Habis. Wal kafiru, dan bermula orang kafir pula, azabuhu, bermula azabnya orang kafir tu daimun, berkekalan, ila yaumil qiyamati, sampai kiamat. Tak ada masa cuti dah azab bagi orang kafir tu. Sampai kiamat duk kena goda gitu. Orang kafir hak mati akhir kali dunia, untung lah gitu. Tak sama lah. Hak mati awal dunia ke akhir dunia sama ya. Adakah roh tu diseksa? Ya. Diseksa. Roh tu diseksa. Kalau orang kafir diseksa sampai hari kiamat, roh tu pun diseksa. Maknanya roh tu diseksa, jasad pun rasa sakit sama. Gitu. Lagu mana tu ustaz? Tak kerti nak mikir. Tak boleh nak mikir tu. Bagi sama ayat tu kita sendiri tak boleh nak cerita malaikat apa hak dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Nak percaya begitu je lah. Percayalah nak kita bahawasanya benda tu bakal kita akan tempuhi nanti bila kita mati. Tapi kita tak usahlah azab tu, kita nak nikmat kat sini. Nak nikmat sama kita nya. Tu. Roh gimana nanti dia cerita bawah tu. Illiyin, sijin, ada tu tempat simpan roh. Roh hak baik, roh hak jahat tu. Wal kafiru, bermula kafir, azabuhu, bermula azabnya daimun, berkekalan ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa yurfa'u, dan diangkatkan azab anil mu'mini, daripada orang mukmin. Wa yurfa'u anil mu'mini la azabu, gitu. Wa yurfa'u, dan diangkatkan anil mu'mini, daripada orang mukmin, orang beriman tu diangkat apa? Al azabu, oleh azab fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat. Jadi orang mukmin hak berdosa ni dalam kubur pun nak azab juga. Tapi bila hari Jumaat, cuti. Orang kafir tak ada cuti, straight. Tu full time. So, setiap hari, setiap masa tak ada cuti, tak ada buaya cuti. Orang mukmin ada cuti. Mana? Yaumil Jumaati. Lagi cuti lagi, wa fi syahri Ramadan. Dan pada bulan Ramadan. Jadi sebulan bulan Ramadan, cuti daripada azab kubur. Kalau orang mukmin hak berdosa lah. Hari Jumaat, cuti. Sebab tu kita pun cuti hari Jumaat, cuti bulan Ramadan. Dulu kita cuti bulan Ramadan sebulan. Tapi oleh kerana gitulah budak-budak dia degil kan. Tak boleh buat dah cuti Jumaat. Sebab apa? Dia tambah pula 2-3 bulan lagi. Baik. Tapi hak ni tak ada arah ni alasan gapo? Awak mari lewat ni deh. Macam Yusuf Pucung. Yunus tak tahu tu ke mana menghilang. Padahal orang serum tu jiraya boleh siapa ni? Rani Rafuk ni boleh, Rani Rafuk. Tu. Bulan Ramadan hari Jumaat cuti daripada azab kubur untuk orang mukmin yang berdosa.
Kerana apa tu cuti? Li hormatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kehormatan dia. Siapa hari Jumaat pun cuti, bulan Ramadan sebulan pun cuti. Wa in mata yaumal jum'ati, dan jika matilah seorang itu pada hari Jumaat. Ni ada hadis ni. Au lailatahu, atau malam Jumaat. Yakunu, nescaya adalah al-azabu, jadilah azab tu sa'atan wahidatan, satu kali saja. Satu masa saja. Satu masa saja. Hari tu. Tu angkol luar tu ada tu, saya dhabit tu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru. Bukan Abdullah bin Umar deh, Abdullah bin Amru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati." Ma min muslimin, tidaklah daripada mana-mana orang Islam, yamutu yaumal jumu'ati, mati ia pada hari Jumaat, aw lailatal jumu'ati, atau pada malam Jumaat. Malam Jumaat yang meninggal, atau esok hari Jumaat yang meninggal, illa, melainkan waqahullahu fitnatal qabri, memeliharalah akan dia, akan orang muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat tu, Allahu, oleh Allah, fitnatal qabri, akan fitnah cobaan azab kubur. Tu dalam hadis lain kata, man mata yaumal jum'ati, barang siapa yang mati ia pada hari Jumaat, man mata yaumal jum'ati au lailatal jum'ati wuqiya fitnatal qabri. Wuqiya fitnatal qabri. Gitu. Itu satu hadis. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiganya, hadis kedua ni, man mata yaumal jum'ati, barang siapa yang mati ia pada hari Jumaat, au lailatal jum'ati, atau pada malam Jumaat, wuqiya, dijagakan fitnatal qabri, daripada fitnah kubur. Wuqiya fitnatul qabri lah. Wa fi riwayatin, sabit dalam satu riwayat, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati adkhalahu Allahul jannatal battata. Aduh. Barang siapa yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, adkhalahu Allahu, mempermasuklah akan dia oleh Allah al jannatal battata, akan syurga semata-mata. Gitu. Lebihlah mati hari Jumaat ni lebih. Kita minta dengan Allah Ta'ala kita tu mati hari Jumaat, malam Jumaat lah. Mudah-mudahannya kita tu diwafatkan oleh Allah Ta'ala, ajal kita tu hari Jumaat, malam Jumaat. Kenapa? Azab kubur bagi orang yang mati malam Jumaat, hari Jumaat ni dijaga. Lagu mana? Tengok. Wa in mata yaumal jumu'ati aw lailatahu, dan jika matilah seorang itu pada hari Jumaat atau malamnya Jumaat, yakunul azabu sa'atan wahidatan, nescaya adalah azabnya hanya satu kali jua. Tuh. Satu masa, satu saat, satu jam juga boleh juga buat itu boleh. Baca mana tu? Wadagtatul qabri kazalika, dan disempitkan kubur tu seperti demikian itu juga. Mana? Kasa'atin wahidatin lah. Saat lah. Lepas tu tak ada lah. Kalau orang tidak mati Jumaat ni, pok sempit kubur, berceragah, buka ulak, pok sempit kubur, berceragah. Tu, berceragah. Hari Jumaat, bulan Ramadan cuti dengan orang mukmin. Kalau orang kafir, duk main gitu, jangan sampai kiamat tu. Tapi kalau orang mati malam Jumaat, hari Jumaat, tapi syarat dia mukmin lah. Kalau dia berdosa sekalipun, diseksa, tak ada jawab soal muka nakil kubur, maka sekali lepas tu kan tak ada dah. Azab tu sekali lah, tak ada lah. Tak ada lah. Dijaga, itu maksud. Summa yang qati'u, kemudian putus lah, tak ada lah azab. Wala ya'udu, dan tidak kembali lagi ila yaumil qiyamati, sampai kiamat ada. Tak ada dah azab kubur, tak ada dah sempit, disempitkan kubur, gitu. Tak ada dah. Wa yuhyihumullahu ta'ala, dan menghidupkan mereka itu manusia oleh Allah Ta'ala. Menghidup tu bila? Ba'da fanaihim, kemudian daripada binasa mereka itu manusia, Allah Ta'ala menghidup tu lagu mana? Bi'adati arwahihim, dengan mengembalikan segala roh-roh mereka itu manusia. Tadi hidup dalam kubur alam barzakh dia panggil. Ni hidup balik tu hari kiamat lah. Ba'da fanaim, kemudian pada fana, kemudian binasa mereka itu manusia ni,
Bi'adati arwahi, menghidup akan mereka itu manusia oleh Allah Ta'ala lagu mana? Bi'adati arwahihim, dengan mengembalikan segala ruh-ruh mereka itu manusia ila ajsadihim, kepada segala jasad-jasad mereka itu manusia. Qala Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, kadzalika yuhyillahul mauta, seperti demikian itulah menghidup oleh Allah Ta'ala akan mereka yang mati. Wa yakunu, dan adalah al-ihya'u, kehidupan, dihidup balik itu binafkhatil ba'si, sebab bagi hidup balik itu Allah Ta'ala jadi dengan sebab tiup sangkakala kebangkitan. Sangkakala yang kedua ni tu bila sangkakala yang kedua tu ditiup, ba'da imatatihim, kemudian daripada mati mereka itu manusia. Mati itu dengan sebab apa? Binafkhatis sa'aqi, dengan sebab tiupan kematian, tiup sangkakala kematian, sa'aqi. Wa bainan nafkhataini, dan jarak masa di antara dua tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama dia panggil nafkhatus sa', tiupan kematian. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua tu panggil nafkhatul ba'thi, tiupan kebangkitan, kehidupan. Jarak masa nak tiup pula tu, wa bainan nafkhataini, dan jarak masa di antara dua tiupan sangkakala tu arba'una sanatan, 40 tahun. 40 tahun baru tiup pula. 40 tahun. Qala Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa tu tulis dia man sya'a selalu. Man sya'a, betul. Kalau kitab saya ni sya'a selalu kena tambah man sya'allahu. Wa nufikha fis suri, dan meniuplah iaitu malaikat Israfil ni meniup fis suri pada sangkakala, fasa'iqa, maka mati habislah man mereka fis samawati, yang duduk di langit habis mati. Jadi bukan hanya di bumi saja mati tu. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala tu, hak langit pun mati. Wa man fil ardi, dan mereka di bumi pun mati. Tu. Wa nufikha fis suri, dan tiup sangkakala. Sur tu maknanya trompet itulah. Fasa'iqa, maka mati habislah man mereka fis samawati, yang berada di dalam langit, wa man fil ardi, yang mereka berada pada bumi. Illa, mereka tak mati, man sya'allahu, mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ada 10 perkara tu lah. 10 perkara. 10 perkara hak tak binasa. Syurga, neraka, qalam, luh, mahfuz, apa lagi, arash, kursi, ajbuz zanab, jasad-jasad para nabi. Itu apa lagi tak ingat lah. Banyak lagi lah, 10 perkara. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan pula padanya, pada sur tadi, pada sangkakala, pada trompet tadi tu, ukhra, tiupan yang lain. Fa idzahum yanzuru, maka tiba-tibanya mereka itu manusia qiyamun, berdiri belaka, yanzuruna, apa, menanti-nanti, tertunggu-tunggu, nanti-nanti apa benda hak nak berlaku pula. Tu ayat Quran tu dah. Ayat Quran lagi cek sendiri lah, surah apa, ayat berapa, tak kena nak sebut belaka. Wa ba'da ihya'ihim, dan kemudian daripada hidup mereka itu manusia, yasukuhum, menggeraklah mereka itu, mengenailah akan mereka itu, hufatan, tidak berselipar, uratan, tidak berpakaian, mana telanjang, ghurlan, berkulu. Berkulu kan tak bersunat. Tak bersunat. Nak kuluk lah kau pula dah. Kuluk. Bukan rani kuluk tu kan. Tu Aisyah tanya, ya Rasul, tak malu ke dia? Tak malu dah, dia kata. Tak ada orang nak cara masing-masing, tidak bangun-bangun tengok. Besar ni jawab Naufal ni. Ada dah itu. Kau ni kata, Pak Wahid cik ni ya, cakap Islam dulu. Boleh tengok sama mana. Tak lah. Masing-masing duk sibuk nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Itu adalah Quran cerita lagu mana huru haranya hari akhirat. Habis itu tu ila ardil mahsyari. Tu menggeraklah tu, yasukuhum tu mulai juga pakai menggerak, menghalau ke atau menggerak ke.
Tu diperjalankan akan mereka itu, boleh juga digerakkan akan mereka itu hufatan. Tu tidak berselipar, uratan, telanjang, ghurlan, mana berkuluk. Digerakkan mereka itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang, tak berselipar, berkuluk tu ila ardil mahsyari, kepada bumi mahsyar. Bumi mahsyar tu ardun bayda'uh, bumi yang putih. Tu la tara fiha, tidak kelihatanlah padanya, tidak kelihatanlah padanya, pada bumi mahsyar tu iwajan, tinggi, wala amtan, dan tidak dilihat rendah. Tak ada orang panggil bukit tak teratur dak. Teratur, nak straight tanah dia. Itu maknanya. Wa yahsyuruhum wa yuhasibuhum. Dihasyar, dihimpun mereka itu manusia, dan dihisap, dikira-kira lah mereka itu manusia. Ada lagi tak? Sikit lagi deh. Boleh? Kau pada dah dulu. Sambung lagi. Panjang ni bawah ni. Tak nak berhenti mana pula. Nanti terus. Wa yahsyuruhum. Di situ dah. Malah ada tu stasiun dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasul. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.